Assalamualaikum. Untuk tutorial kita yang kedua, kita nak kira menggunakan rumus ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Tapi hari ni saya nak tunjukkan awak kaedah yang senang. Okay, siapa yang masuk kelas saya pagi tadi boleh kalau diingat saya ada lukis segitiga tadi kan. Saya suruh hafal JKI, jika kau ingat. Okey, apakah jika kau ingat ni? Jadi, J untuk jisim, I untuk isi padu, dan K ni untuk ketumpatan. Ini awak kena jangan tertukar huruf-huruf dia. Okey, kemudian kita nak terangkan. J dekat atas, K dengan I duduk dekat bawah. Okey. K dengan I dia berjiran sebelah-sebelah, jadi hubungan dia ialah darab. Okey, J dekat atas, K dekat bawah J. Jadi apa hubungannya? J bahagi K. Okey, yang ini pula J dengan I pun hubungan dia J bahagi I sebab J dekat atas, I dekat bawah. Okey, macam mana kita nak guna segitiga ni? Apa yang kita nak cari tu kita kena tutup. Okey. Tak faham tak apa. Kita tengok dulu soalan A. Bahan kupram jisim 35.6, isi padu kita kena cari ketumpatan 8.9. Untuk guna segitiga ni, kita tutup apa yang kita nak cari. Okey, soalan kupram kita nak cari isi padu. Jadi kita tutup isi padu. Tutup isi padu ni, yang tinggal hanyalah jisim per ketumpatan. Jisim bahagi ketumpatan. Jadi awak tulis sini dulu. Isi padu sama dengan jisim bahagi ketumpatan. Jisim ialah 35.6 bahagi ketumpatan 8.9. Okey, lepas tu boleh tekan kalkulator. 35.6 bahagi 8.9. Jawapannya 4. Betul. Jadi jawapannya isi padu untuk kupram ialah 4 cm padu. Jadi awak boleh tulis dekat sini, isi padu dia 4 cm padu. Okey. Kita tengok untuk gabus pula. So saya padam balik tulis balik yang baru. Okey, untuk gabus kita tengok soalan. Dia bagi dia suruh kita cari jisim. Jadi kita kena kira dia suruh kita cari jisim dan dia bagi kita maklumat tentang isi padu dan ketumpatan. Okey. Macam mana nak guna segitiga ni? Saya kata tadi, apa yang kita nak cari tu yang kita kena tutup. Okey, kalau awak tutup, kita nak cari jisim, jadi kita kena tutup jisim ni, maka yang tinggal ialah ketumpatan darab isi padu. Jadi soalan B, tulis balik formula dia, rumus dia jisim sama dengan ketumpatan darab isi padu. Okey, jisim berapa? Jisim gabus tak tahu kan? Tulislah balik. Jisim tak tahu sama dengan ketumpatan dia ialah 0.25 darab isi padu dia 12. Okey, kat sini kita boleh tekan kalkulator. Kalkulator sekejap Okey, 0.25 kita darab dengan dah banyak sangat kosong 0.25 kita darab dengan 12. Jawapan dia ialah 3. Jadi jisim dia 3 gram. So kita tulis sini lah jawapannya jisim 3 gram. Okey, soalan yang ketiga, merkuri. Dia nak kita cari ketumpatan. Okey, so sekarang kita betulkan baliklah segitiga kita ni. Tulis balik dalam ni. Okey, ni jisim Okey,
untuk mercury kita nak ketumpatan. Jadi apa saya kata? Kita tutup apa yang kita nak cari. So untuk soalan ketiga ni kita nak ketumpatan. Kita tutup ketumpatan ni. Jadi yang tinggal ialah jisim bahagi isi padu. Jadi soalan yang ketiga. Oh, saya ni sekejap A, kejap B, kejap nombor 3 tak apalah. Janji awak faham. Kita nak cari, jadi ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Jisim bahagi isi padu. Okey, jadi kita masukkan nilai jisim. Jisim ialah 81.6 bahagi isi padu dia ialah 6. Okey, tekan kalkulator. 81.6 bahagi 6. So kita dapat jawapannya 13.6. 13.6 gram per cm padu. Okey, soalan yang seterusnya, gliserin. Gliserin juga kita nak cari ketumpatan. Kita guna rumus yang sama. Okey, kita nak tengok segitiga ni. Kita nak cari ketumpatan, kita tutup ketumpatan juga. Jadi rumus dia samalah. Okey, soalan yang keempat ialah kita nak cari ketumpatan. Saya lebih suka setiap kali nak mulakan pengiraan, tulis balik rumus tu. Tulis rumus dulu baru masukkan nombor. Okey, jadi ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. So jisim dia ialah 9.1 bahagi isi padu 7.0. Jadi kita tekan kalkulator. 9.1 bahagi 7. Kita dapat 1.3. Jadi ketumpatan untuk gliserin ialah 1.3 gram per cm padu. Jadi soalan yang seterusnya, bila kita dah dapat ni, kita tulislah kat sini. So ketumpatan untuk mercury ialah 13.6. Ketumpatan untuk gliserin ialah 1.3. Soalan D, susun ketumpatan mengikut urutan menaik. Urutan menaik tu maksudnya daripada nombor yang kecil pergi ke nombor yang besar. Okey, jadi daripada jawapan kita dapat ni, dia susun ikut ketumpatan. Maka kita susunlah ikut ketumpatan. Okay, saya ambil pen warna hitam lah. Okey, jadi nombor yang paling kecil. Apakah ketumpatan yang paling kecil? 0.25. Jadi kita letaklah dia yang paling kecil, nombor dia 0.25. Okey, selepas 0.25 ialah 1.3. Yang ni senang kan? Adik awak yang tadi pun boleh jawab ni. Kacang je. Okey, selepas tu 8.9 diikuti dengan 13.6. Okey, dalam kelas pagi tadi saya dah ajar. Okey, labelkan raja di bawah berdasarkan jadual yang anda buat di atas. Okey, kita dah susun ketumpatan ikut urutan menaik. Sekarang kita kena ramalkan yang mana satukah ketumpatan ni untuk objek dekat dalam gambar bawah ni. Saya ajar pagi tadi, kalau objek tu tenggelam, maksudnya ketumpatan dia tinggi. Ketumpatan dia yang paling besar sebab tu dia tenggelam. Jadi dekat nombor yang atas ni, yang mana nombor paling besar? Ya, 13.6. Jadi 13.6 ini di bawah sekali. Okey. Jadi yang timbul di atas 13.6 inilah ketumpatan dia sini. 8.9. Diikuti 1.3. Jadi nilai yang paling kecil, ketumpatan yang paling kecil ni maksudnya dia yang paling timbul. Dia yang timbul, yang terapung. Jadi nombor 1 ni 0.25. Itu saja untuk soalan ni. Senang saja kan? Okey, jadi kalau ada salah boleh pembetulan. Kalau betul awak bertanda red dengan pen merah.